Kita bersua kembali. Antara amalan utama dalam menghubungkan institusi pendidikan atau institusi pengajian tinggi dengan institusi luar negara adalah melalui perjanjian persefahaman di mana ia secara langsung akan membuka lebih banyak kolaborasi bagi para pelajar dan staf dalam menganjurkan program-program pengantarabangsaaan selain dapat mempertingkatkan reputasi universiti di persada antarabangsa. Jadi untuk bercakap berkenaan dengan pengantarabangsaaan pendidikan di institusi pengajian tinggi, kita bersama dengan Profesor Dr. Nurhaniza Sharmin, jalankan tugas pengarah UTM International Universiti Teknologi Malaysia, merangkap Timbalan Pengarah Eksekutif Asia Technological University Network, dan juga kita bersama dengan Cik Syaza Soraya Sauli, pelajar PhD Psikologi Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, merangkap jawatan kuasa pelaksana ATU Net Student Leader Forum 2022. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau kita tengok topik ini, topik yang agak besar, antarbangsaan pendidikan di IPT. Mungkin sebagai mukadimahnya, Prof boleh terangkan apa peranan UTMI dalam antarbangsaan pendidikan di IPT, khususnya di UTMI? Okay, Syarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas peluang untuk berkongsi mengenai pengantarbangsaan di institusi pendidikan, khususnya iaitu Universiti Teknologi Malaysia. Jadi antara peranan pejabat saya iaitu UTM International ialah untuk menghubungkan seperti yang Syarul sebut tadi, institusi pendidikan di negara Malaysia ini dengan institusi luar negara, supaya program-program yang kita jalankan bukan hanya di peringkat kebangsaan tetapi mendedahkan juga pelajar kita ke peringkat antarabangsa. Terutamanya pelajar-pelajar kita yang tak dapat belajar di luar negara. Jadi mereka dapat didedahkan oleh dengan pelajar-pelajar di luar negara lah. Jadi bukan hanya kepada pelajar, kolaborasi antara staf, penyelidik dan sebagainya juga akan diperluaskan lagi ke luar negara. Jadi itu antara peranan utamalah pejabat di international. Jadi bagi menyokong usaha libat sama universiti dengan institusi luar negara, UTM International juga bertanggungjawab untuk merangka pelan dan strategi. Macam mana kita nak melibatkan bukan sahaja staf tapi pelajar juga di peringkat pengantarbangsaan. Baik. Jadi ATU Net, betul ya? Ya. Okey, ATU Net ni sebenarnya apa, Prof? Jadi ATU Net ni ataupun nama penuhnya ialah Asia Technological University Network. Okay. Jadi dia satu network iaitu jaringan yang ditubuhkan pada tahun 2016 di UTM. Jadi UTM sebagai sekretariatnya dan juga pengerusi kepada ATU Net ini, iaitu kita mempunyai universiti yang menjadi ahli dan keahlian kita pada masa ini ialah seramai 30 universiti daripada 10 buah negara. Jadi kita dengan rakan strategik ini kita boleh adakan pelbagai program yang melibatkan keseluruhan warga universiti di 30 buah universiti ini. Jadi ada 10 buah negara 10 buah negara. Asia, Indonesia. Di Asia, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, Vietnam, Thailand, Jepun, Bangladesh, Pakistan dan India. Wow. Banyak. Baik, tadi di awal tadi kita ada sebut berkenaan dengan Syaza sendiri seorang kita kata pengarah bagi ATU Net Self. ATU Net Self ataupun ATU Net Student Leader Forum 2022. Jadi apa sebenarnya program ni yang Syaza boleh terangkan kepada kita? Terima kasih Syarul. Untuk ATU Net Self ataupun ATU Net Student Leader Forum 2022 ini adalah merupakan salah satu daripada usaha ATU Net sendiri dalam menyediakan sebenarnya platform kepada pertama pemimpin-pemimpin pelajar negara-negara anggota tadilah, kalau kita lihat dari 30 buah universiti, dan juga kepada belia di luar sana untuk mereka berkongsi pendapat secara sihat. Kerana dalam lapangan tersebut atau platform tersebut kita akan membicarakan isu-isu kemasyarakatan dengan lebih kritis dan kreatif. Kalau dulu sebelum COVID-19 mungkin ia agak tersekat kerana kita perlu secara fizikal pergi ke sana, tetapi selepas COVID-19 dengan adanya platform online ataupun secara atas talian, kita mampu untuk mengumpulkan negara-negara ataupun universiti anggota tersebut untuk bersama-sama mahasiswa kita di Malaysia berbicara tentang isu-isu kritikal. Baik, ini bukan sahaja terhad kepada pelajar ya, Prof. Ia juga terhad kepada staf. Sebenarnya
kita sebut pasal ATUNET tadi, Asia Technological University Network. Jadi tahun ini saja kita ada 10 jenis program yang melibatkan pelbagai lapisan, staf dan pelajar. Sebenarnya ATUNET SAF ni ialah kali ketiga kita anjurkan dan oleh kerana dia bermula semasa pandemik, jadi kali ketiga secara atas talian. Kita harapkan kita dapat menjalankan tahun depan secara fizikal lah atau hybrid. Jadi pada kali ini kita mengambil langkah yang pembaharuan, iaitu kita berkolaborasi dengan UTM Toastmasters Club. Jadi keseluruhanlah program ini sama-sama kita anjurkan bersama-sama pelajar. Jadi UTM Toastmasters Club walaupun dia terdiri daripada staf UTM dan pelajar PhD. Jadi mereka lah antara orang kuat lah di bawah ATUNET SAF ni. Jadi ini kali pertama Syaza di bawah ATUNET. Betul. Saya sebenarnya daripada UTM Toastmasters Club dan sinergi antara UTM Toastmasters Club dan juga ATUNET pada kali ini kita cuba bawakan kelainan ataupun keunikan untuk ATUNET SAF 2022. Jadi apa perbezaan di antara yang dulu dan juga yang sekarang yang dapat Syaza boleh kongsikan sikitlah kepada kita? Okey, menarik sebenarnya soalan Syahrul itu. Okey, baik. Saya suka untuk mengetengahkan pertama adalah daripada segi tema sendiri. Kerana pada tahun ini kita disebabkan ada mungkin kelumpungan daripada segi kita lihat kalau dulu sepenuhnya diuruskan oleh ATUNET dan kali ini bila kita membawa masuk UTM Toastmasters Club dan kita juga ada sokongan penuh daripada UTM Career Center, kita ada sokongan penuh daripada bahagian Student Affairs, kita merasakan bahawasanya bermaksud di sini kita perlu menampilkan pertama kepimpinan dan kedua adalah komunikasi. Dari segi pemilihan tema itu sendiri, kepimpinan dan komunikasi ini kita cuba garap dalam bentuk Sustainable Development Goals, iaitu satu daripada Matlamat Pembangunan Mampan 2030 UNESCO. Kita cuba bawakan mereka pemimpin mahasiswa dan juga orang-orang industri sebenarnya, Syahrul. Okey, itu keunikan kedua. Yang mana jika yang lepas-lepas kita hanya memanggil pertama pemimpin-pemimpin pelajar, Prof, kan? Tetapi kali ini kerana ada satu isu mengatakan adakah apa skill ataupun kemahiran pelajar ini tak match dengan industri. Dan kita merasakan apa kata kali ini kita cuba bawakan orang-orang industri untuk masuk duduk semeja dengan pemimpin-pemimpin mahasiswa, kita membicarakan tentang bagaimana kepimpinan dan bagaimana komunikasi itu mampu digarap dan menjalinkan satu hubungan yang sangat sihat antara pemimpin pelajar, belia dan juga orang-orang industri, Syahrul. Baik. Saya rasa di ATUNET ni satu program yang sangat baik, Prof. Dan kalau kita ikutkan isi-isinya, pengisiannya juga perlu menjadi baik untuk menjadikan program itu sangat baik. Jadi apa antara kerjasama libat urus antara mungkin universiti dan juga industri untuk menjadikan ATUNET ini bukan sahaja sebagai sebuah program di universiti, tapi sebagai sebuah program yang melahirkan graduan untuk ke industri? Maksud Syahrul ATUNET SAF lah program. Jadi sebelum tu mungkin saya boleh tambah sedikit perbezaan yang sebelum ini. Jadi pada kali ini, itu hari Khamis depan 29 hari bulan, kita akan adakan program ni sepanjang daripada pagi 10 pagi sehingga petang, hingga 5 petang. Jadi sebelum ni kita buat dengan masa lebih singkat lah, tapi kali ini kita bukan sahaja ada panel di sebelah pagi, iaitu pengucap tama yang Syaza sebut tadi terdiri daripada industri. Di sebelah petang pula kita ada forum yang melibatkan pelajar-pelajar ataupun daripada mahasiswa universiti dari ATUNET network tu, dan juga kemudiannya daripada UTM Toastmasters International, Toastmasters International. Bermaksud kelab Toastmasters dari pelbagai negara. Jadi kita harapkan akan adalah selepas ini komunikasi antara mereka, bukan sahaja terhenti di setakat forum ini, tapi pendedahan pelajar kepada industri selepas mereka bergraduan. Itu antara objektifnya lah. Okey, baik. Jadi menjelang daripada kepada ATUNET yang kita dapat lihat tadi, posternya sudah dimainkan. Apa antara persiapan Syaza menjelang daripada program tersebut? Alright. Jika kita lihat sekarang kita sudah mendapatkan persetujuan daripada kita punya panel pengucap tama dan juga
panelis kita dalam sesi kedua di sebelah petang, dan kita mengharapkan mereka untuk menguar-uarkan kepada mahasiswa-mahasiswa lain di universiti masing-masing dan juga belia di luar sana. Sebab ada yang bertanya, Syairul, adakah program ini untuk mahasiswa IPT saja? Adakah program ini untuk di Malaysia saja? Saya katakan tidak. Sebenarnya kita mahukan penyertaan dengan lebih ramai kerana dalam sesi pengucap tamu dan juga diskusi di bahagian petang, sebenarnya kita membuka sesi Q&A. Kita inginkan interaksi dua hala antara panel dan juga antara penonton. Baik. Dan ada juga soalan yang dikemukakan oleh guru-guru. Adakah pelajar sekolah menengah boleh menonton? Dan saya ingin mengesyorkan ia. Ini adalah salah satu platform bagi mereka memberi nilai tambah sebenarnya kepada diri mereka dalam memahami Sustainable Development Goals dan juga bagaimana mereka boleh adapt komunikasi dan juga kepimpinan ni dalam diri mereka sedari daripada usia muda. Baik, sebenarnya menarik kalau kita nak bincangkan lagi berkenaan dengan ATUNet 2022 ni, tapi kita nak berehat seketika, kita nak tonton dulu satu cerita Sajak dari Anak. Kita saksikan.